Terima kasih kepada yang bersama dengan saya malam ni dalam sesi celoteh Dr. Mala. Selamat datang sekali lagi. Thank you sebab boleh luangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi sharing ilmu di sini. Okey, pertama-tamanya saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua tim celoteh Dr. Mala yang dengan telusnya, dengan niat yang betul bertanya banyak soalan yang berkaitan dengan isu yang tular sekarang ini, ya, iaitu isu vaksin COVID-19 ni. Okey, sebelum saya go on, saya nak address some of you all. Hi Dr. Lily, so long you tak datang live I tahu. Melur TQ dari Kota Singa. Kota Singa tu kat mana? Singapore, is it? Nur Fazilah Osman daripada Sungai Petani, Jertih Terengganu. Oh yes, Asuraya Laili Ahmad Ceras. Okey, hi doktor. Amy dari Kuantan, Amy Sri. Nadia Muhammad, Muazzam Shah melaporkan diri, Faikah Radia Kertih Terengganu. Orang-orang Terengganu, saya minta tolong you all tolong sharekan video ni sebab saya paling tak ramai ahli tim celoteh Dr. Mala daripada Terengganu dan Perlis hari tu bila saya kira. Dan juga saya minta tolong kepada rakan-rakan daripada Kelantan untuk sharekan juga video ni sebab saya ada dapat feedback daripada seorang rakan kita daripada tim celoteh Dr. Mala yang berkata bahawa susah untuk dia memberikan ilmu dan share informasi yang sahih bersama dengan golongan warga emas di Kelantan, ya, sebab mereka lebih banyak termakan kata-kata dan hasutan daripada puak yang bertentangan, yang menakut-nakutkan mengenai vaksin ini. Okey, daripada Mukah Sarawak, Mr. Aidil Rahimi Rani. Hai Alicia dari Penang, I know. Asliza Podikson, Kelang melaporkan diri. Oh ajaib, Kelang lambat, biasanya Kelang lah yang paling awal sekali. Okay, thank you so much Subang hadir. Okay, thank you so much kepada semua yang join sesi live. Bila masuk, tolong bagi tahu kamu daripada mana, kita ambil kedatangan. Dan nanti lepas live saya akan tengok saya ada tim daripada mana, saya nak bercuti ke mana lepas ni. Dan sesiapa yang baru masuk tak sempat share lagi, tolong sharekan video ini supaya information ni kita boleh kongsi bersama seramai rakan-rakan yang boleh. Jadi hari ini saya nak bercerita topik yang simple sahaja, iaitu kematian mengejut seseorang. Dan si mati adalah penerima vaksin COVID-19. Ya, dan biasanya dia punya interval iaitu daripada tarikh penerimaan vaksin kepada tarikh kematian adalah lebih kurang, ada yang 5-6 hari, ada yang 2-3 minggu, ada yang 19 hari dan sebagainya, ya. Ada kematian yang memang dikatakan rebah tiba-tiba, sebelum rebah komplain sakit dada rebah, diberikan bantuan CPR, resusitasi dan sebagainya dan akhirnya disahkan meninggal dunia juga. Ada juga yang sebenarnya meninggal secara mengejut, iaitu seperti yang kita tahu seorang frontliner yang ditemui meninggal di dalam kereta, ya. Selepas dia punya waktu bertugas, ya. So sehari selepas waktu bertugas beliau arwah ditemui tidak sedarkan diri dalam kereta sendiri dan kemudiannya disahkan telah meninggal dunia. Hai Murugan Muru from Perak. Hai Nur Ain Hairudin daripada Beranang Selangor. Okey, hai semua. So hari ini kita nak kupas apabila seseorang itu meninggal dunia selepas penerimaan vaksin, sebelum menerima vaksin, apa-apalah. Dan apabila dibawa ke hospital, dah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Okey? Macam mana kita tentukan sebab kematian? Alright, ini termaksudlah sebab kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Ya, tuan-tuan pernah tengok dekat KKM punya page bila mereka keluarkan statistik kematian tu, ya, umur 63 tahun, jenazah dibawa ke hospital XYZ, ya, dan kemudian tu dia tulis mempunyai penyakit sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya sebab kematian COVID-19. Jadi ramai tim yang menimbulkan persoalan, macam mana yang ni COVID-19, macam mana yang itu serangan jantung, bila pula mereka nak kata kematian adalah disebabkan oleh vaksin. Persoalan kamu, ya. Alright.
saya nak tolong jawab sedikit sebanyak. Banyak pembacaan yang saya perlu buat sebelum bersama dengan kalian dalam sesi hari ini. Alright, so izinkan saya jawab satu persatu dahulu ya. So saya nak address beberapa persoalan yang sampai ke wall saya bila saya announce pagi tadi yang saya akan live. Okay, hold on . Okay, post ni dah betul dah. So satu soalan yang saya memang nak mana tadi soalan dia? Kejap you all masuk dulu. Bukan yang ni. Viewers most relevant. Okay. Soalan daripada Talha Wasabi. Ya, dia tanya, doktor, boleh minta tolong doktor jelaskan macam mana pihak hospital tentukan seseorang itu mati sebab vaksin ataupun sakit jantung. Contohnya, wujud biomarkers tertentu ke yang boleh doktor tengok untuk tentukan mati disebabkan serangan jantung dan sebagainya. Dan kenapa dikatakan serangan jantung tu bukan disebabkan oleh vaksin? Adakah disebabkan tiada kajian atau buktikan atau sebenarnya hal ni sama-sama dan kemungkinannya ada? Pada pandangan saya, dua-dua soalan ni penting untuk dijelaskan kepada umum. Ini cadangan saya, doktor. Ya, betul saya bersetuju dengan Talha Wasabi yang soalan ni sangat penting untuk diaddress. Okey, dia macam ni bila seseorang meninggal dunia. So ini important punya konten dalam saya membebel berceloteh sepanjang malam ini. Ini adalah konten yang saya nak sampaikan kepada kawan-kawan di luar sana. Okey, apabila seseorang itu rebah, collapse, tidak sedarkan diri dan sebagainya ataupun dalam tidur dan kemudian disahkan meninggal dunia. Ya, dalam keadaan sekarang ni mereka semua dihantar ke postmortem, iaitu laporan bedah siasat. Sebenarnya protokol sebelum ini pun apabila seseorang itu dari rumah ataupun dari luar premis hospital dibawa ke hospital dalam keadaan yang dah meninggal, kita panggil BID, brought in dead. Memang kita kena resusitasi, protokolnya 30 minit, kita kena buat semua usaha untuk menyelamatkan balik mereka, tapi kalau dah 30 minit tak boleh come back, protokol adalah kena berhentikan. Okey, kalau seseorang itu kali pertama ke hospital itu memang tak ada apa-apa sejarah lain di hospital berkenaan, kita kena tulis surat ke balai polis, laporkan kematian tersebut dan meminta sebab kematian, kita akan tulis cause of death impending postmortem. Jadi doktor di Jabatan Kecemasan, kami punya protokol adalah tak boleh keluarkan cause of death, kita kena bagi impending postmortem. Ini adalah untuk orang yang muda. Kalau yang dah berumur 70-80 tahun, memang dah ada penyakit kronik, memang dah ongoing cancer treatment, kadang-kadang bila family boleh tunjukkan dia punya rekod penyakit dan dia memang tak nak postmortem, kita boleh ada budi bicara bila kita bincang dengan pakar. Sometimes memang kita tak benarkan jugalah, kita kata biar polis yang decide. Kalau polis dengan family boleh berbincang dan bersetuju untuk tidak postmortem, maka boleh. Kalau tak, memang kena go ahead dengan postmortem juga. Jadi bedah siasat selepas sesuatu kematian bukannya sesuatu yang baru, yang KKM dan doktor-doktor forensik yang sekarang baru nak cari pengalaman. No, sebelum ni pun memang wujud Dan lagi bila muda, bila tiba-tiba dalam tidur tak sedarkan diri, tengah-tengah jogging rebah. Saya pernah dapat seorang yang muda bekerja sebagai profesional di salah satu industri kewangan, di salah satu company yang sangat glamour dalam industri kewangan, tengah jogging tiba-tiba rebah, dikejarkan ke hospital dengan begitu cepat, memang tak dapat nak revive. So walaupun family tak nak postmortem, kita kena cakap yang dia kena discuss dengan balai polis juga. Okay, so ada haters ke dalam ni? Okay, tak apalah kalau ada haters pun. So apabila buat postmortem, jadi mereka akan doktor pakar forensik, bahagian forensik akan buat pembedahan, dia akan buka kulit, dia akan buka otot semua dan dia akan periksa organ-organ yang penting di dalam badan. Antara organ pertama yang mereka akan periksa adalah jantung. Yang kedua paru-paru dan yang ketiga otak, hati. Ini adalah organ-organ penting yang mereka akan check. Of course, dinding perut, usus, otot dan sebagainya mereka akan periksa juga. Okey, bila mereka buka jantung, bayangkan ini jantung.
Bila dia buka jantung, mainan anak saya, korang jangan beritahu anak saya yang saya ambil mainan dia. Nanti saya simpan siap-siap. Okay, so bila dibuka jantung, jantung ni dia ada 3 salur utama dekat atas dia. Okay, so mereka akan periksa. Okay, dekat dinding jantung ni, otot dia nampak normal tak? Color merah cherry gitu, bersih. Tak ke ada otot yang tiba-tiba nampak ni. Ada warna pelik. Lepas tu kat sini pun dia boleh nampak dah hitam-hitam. Dekat sini dah biru-biru warna otot. Dekat sini pun dah biru-biru. Dia nampak tak normal. Dia nampak otot jantung ni kalau dia nampak tak normal, jadi dia akan suspect sesuatu. Kalau otot jantung ni dia nampak normal, bersih, pink, 4 bilik dia normal, salur jantung sihat daripada luar, dia nampak salur jantung tu sihat. Saya bagi contoh korang tengok kat sini je dulu. Daripada luar nampak salur jantung ni okey, tak ada masalah. Maka dia skip lah jantung tu. Dia akan tengok paru-paru, otot dan sebagainya. Ada setengah laporan, ada setengah bedah siasat yang selepas bedah siasat dia akan cakap grossly normal. Tunggu biochemical analysis. Saya pernah ada satu kematian yang pelik sangat. Saya tak tahu kenapa orang tu collapse. Saya siap fikir mungkin ke ada unsur jenayah dalam kematian si mati tersebut. Sebab bila saya resuscitate pun normal. Saya tak tahu apa yang menyebabkan dia collapse tiba-tiba. Ini dah dalam at least 2-3 tahun sebelum ni. Memang pelik sangat. Saya tak tahu apa yang menyebabkan dia collapse, muda dan sebagainya. Bila dah postmortem pun saya hubungi pihak forensik dengan formal ni, saya nak tahu. Dia kata memang semua normal. Organ dalam badan semua normal. Dia tengah tunggu toxicological analysis, nak tengok ada unsur dadah ke, ubat ke, apa poisoning ke, keracunan ke dan sebagainya. So saya tak tahulah apa update lepas tu sebab saya tak follow up dan diorang pun tak boleh nak bagi tahu sebab dia kata itu medico legal lah, walaupun doktor ke doktor sepatutnya tak boleh. Kalau nak dia suruh saya tulis dan minta penjelasan, which is saya tak buat lah. Alright, so yang pertama yang saya nak bagi tahu, mereka akan periksa organ tersebut. Macam hampa bila beli ayam kan, bila kamu nak potong ayam tu kan, kamu check bawah kepak tu normal ke tak, kamu check kat belakang tu normal ke tak kan. Bila potong ayam tu tengok dekat dalam dada tu okey ke tak, tulang dia okey ke tak kan. Kadang-kadang bila potong tu tengok, saya cakap kat mak tengok mak, bawah kepak ni dah biru-biru dah. Tak tahu kenapa, tak tahulah dia sembelih ni fresh ke tidak ni. Risau kadang-kadang beli, faham tak? So mereka akan periksa organ-organ di dalam badan. So jantung ni mereka akan periksa. Biasanya bila mereka kata ada serangan jantung, otot dekat jantung ni memang dah kita panggil nampak tak, dah ada kecederaan, dah ada kematian. Kita panggil infarction ataupun iskemia. Jadi otot jantung yang sepatutnya berwarna merah hampir merah pekat macam itu, dia akan nampak hitam, dia akan nampak kebiruan dan sebagainya. Siapa yang pernah siang ikan, siang ayam, hampa boleh faham apa yang Dr. Mala cakap. Okey, yang kedua, mereka juga akan periksa urat-urat yang penting di dalam di permukaan jantung tersebut. So ini urat yang biasa, nampak tak? Nampak tak ayam dia ada urat dia. So ada 3 urat yang penting lah kita panggil left circumflex, left anterior descending dengan right coronary artery. Nanti saya tolong tulis dekat comment section ni, tapi 3 lah, tak perlulah ingat nama dia. Mak mertua korang, jiran korang takkan tanya nama urat ni, sebut 3 pun dah cukup dah. Kami yang kena ingat nama dia sebenarnya. Okey, so mereka akan tengok urat ni normal ke tak. Mereka akan potong cantik-cantik tau. Bukan main-main, bukan macam kita potong ayam duk tak cabut je limpa hempedu tu semua, bukan. Depa kena potong hak ni cantik-cantik, Lepas tu dia akan periksa dekat dalam tu ada sumbatan tak. Hampa nampak tak ni main Dr. Mala nak nunjuk. Sat-sat nah. Saya nak tengok dekat komputer saya, korang nampak tak saya ni? Saya duk bebel berceloteh ni, korang nampak tak saya ni? 1,700 orang dengan kita. Ramainya tak kerja besok. Nampak dengan pimple saya semua nampak. Okey, so dia akan tengok ada tak sumbatan dekat dalam ni. Ke dia clean and clear macam ni. Nampak tak beza dia? Nampak tak?
Macam gini. Ni kalau clear, tak ada sumbatan, tak ada arthrosclerosis. Cantik sikit-sikit ada sumbatan tu biasalah kalau dah umur 40-50 tahun, 10 hingga 20% sumbatan pada salur jantung sebenarnya sesuatu yang normal. 10-20% bukan sumbatan lah dia macam lemak-lemak kolesterol tu dia akan melekat dekat tepi ni. Contohnya kalau satu paip kat rumah kita ni kalau dah 10 tahun lah, memang air laju, tak ada masalah dalam air, tapi paip tu dah 10 tahun, karat sikit-sikit dekat tepi tu biasalah, memang ada karat. Kalau kata paip kat rumah hang tu siap buat dengan emas, memang tak ada karat langsung, memang saya tak percayalah. Jadi memang ada karat sikit, itu normal. Okey, tapi kalau sumbatan tu lebih daripada 70%, biasanya ia memang mengganggu pengaliran darah ke otot jantung. Sama juga kalau paip kat rumah hampa, kalau dah 15-20 tahun, kalau karat dia dah teruk, memang air kadang-kadang sikit, kadang-kadang tak keluar langsung, kadang-kadang kalau pressure sikit tak keluar sampai sepatutnya, memang kena tukar dah paip tersebut. Okey, so sama, mereka akan tengok dekat dalam tu ada sumbatan ataupun tidak. Kalau clear dia macam gini, ini otot salur jantung tu, doktor akan cek. Sumbatan sebegini bukannya berlaku disebabkan oleh vaksin, kawan-kawan. Sumbatan ni memakan masa 5 hingga 10 tahun untuk terbina. Bukan vaksin yang cucuk 5 hari sebelum ni. Bukannya ubat yang makan 10 hari sebelum ni. Bukannya cendawan. Saya hari tu ada seorang pesakit dia datang sebab dia makan cendawan, dia rasa sesak dada. Oh sorry, saya ni dia makan cendawan, dia kata dia rasa ketat dada. Dia kata ni angin lekat ni, acik lekat angin cendawan tak faham dengan cendawan dia. Serangan jantung kawan-kawan. Serangan jantung 99% blok. Dia punya tak boleh nak terima dia sebenarnya serangan jantung. Lepas tu tunggu 2 hari baru buat angiogram sebab dia tak boleh, mentally tak boleh nak terima. Dia masih rasa cendawan yang dia makan tu menyebabkan angin lekat dekat dada. Jadi dia tak boleh nak terima dia serangan jantung. Sama juga. Kita rasa vaksin. Sebenarnya serangan jantung tu dah lama dah. Sebab dia sumbat dekat dalam ni kawan-kawan. Dia sumbat dekat sini. Sumbatan ni datang daripada mana? Lemak. Alkohol yang berlebihan orang kata. Rokok. Kencing manis. Penyakit kencing manis menyebabkan salur darah ni menjadi lebih sempit dan lebih lembik kita panggil. Jadi orang lain contohnya lah diameter salur darah jantung dia ni 0.5 cm. Orang lain lah contohnya lah saya tak ingat dah apa sentimeter dia lah. 1 cm contohnya. Pesakit kencing manis yang mana kencing manis dia tidak terkawal dengan baik, diameter salur jantung ini boleh menjadi lebih kecil kepada 0.5 mm, 5 mm, 3 mm. Dia menjadi lebih kecil. Kita panggil tortuous coronary artery. Tortuous maksudnya dia sangat sempit dan dia sangat lembik. Doktor nak letak stent pun tak boleh, doktor nak balloonkan pun tak boleh, sampai doktor jantung akan refer kepada doktor pakar bedah jantung. Kardiologis akan refer kepada cardiothoracic surgeon untuk buat bypass surgery. So dia kata paip ni dah lembik sangat, dah lembut sangat, tak boleh nak buat apa. Jadi dia kata tukar je lah paip ni. Macam mana dia tukar paip ni? Dia ambil urat dekat kaki, dekat betis, dia ambil urat tu dia letak dekat sini. Hak ni dia potong, dia buang. Dan sambung, lepas tu bahagian yang sumbat ni, bahagian yang lembut tu tadi, dia letak urat daripada kaki. Itu yang kita panggil coronary artery bypass surgery. Ataupun dalam bahasa orang putih, dalam bahasa perubatan kita panggil cabbage. Ayah saya marah kalau saya sebut cabbage, dia tak suka. CABG dia kata. Okey, faham nah? So, sumbatan ini tidak berlaku dalam masa 3 hingga 5 hari guys. Jangan duk fitnah vaksin tu. Esok kita dah mati, nanti vaksin tu datang, so kita jawab kat dia apa fitnah saya ni nak tolong korang. Saya ni nak tolong kekang penularan COVID-19. Korang suka-suka hati je fitnah saya. Ataupun pencipta vaksin tu sendiri. Dia kalau kita dah mati esok, dia cari kita, dia tanya, kenapa hampa fitnah saya tak ada niat pun nak bunuh korang. Saya pun berdoa minta petunjuk untuk dapatkan petunjuk macam mana nak cipta ubat ni. Dan pada satu hari saya diberikan wahyu untuk buat ubat ni. Dah elok-elok masuk market korang pergi fitnah saya. Saya tak ada pun niat nak buat macam tu. Bayangkan bila kita dah mati, nanti kita ditanya soalan-soalan sebegitu. Mampu ke kita jawab? Tuan-tuan dan puan-puan, fikirlah sendiri. Benda tak pasti jangan komen. So ini kalau kamu tanya Dr. Mala,
Sipolan bin Sipolan disahkan meninggal dunia 9 hari selepas penerimaan vaksin. Laporan bedah siasat menunjukkan ada sumbatan di salur utama jantung. 100% sumbatan dan otot jantung tercedera. Hampir 50% otot jantung dalam keadaan tercedera. Pihak KKM mengesahkan kematian adalah disebabkan oleh serangan jantung. Sel daripada otot jantung ini yang diambil dan dihantar ke makmal untuk laporan kita panggil HPE, Histopathology Analysis Evaluation, menunjukkan bahawa sel otot jantung tersebut dalam keadaan mati, infarction kita panggil. Maka sebab kematian adalah serangan jantung. Vaksin 0.3 ml yang dimasukkan sekali sahaja dalam seumur hidup kita takkan menyebabkan sumbatan sebegini. Apa yang menyebabkan sumbatan sebegini ni adalah makanan yang kita duk bedal sejak muda, dengan tak exercise sejak muda, tekanan darah yang tinggi, kencemasan yang tidak terkawal, kolesterol yang tinggi, dah 8 kali pergi medical check up, doktor kata kolesterol tinggi, tapi punya badan tak bersedia untuk makan ubat kolesterol. Saya tak naklah ubat dulu doktor, saya nak kontrol makan. Saya tak naklah ubat dulu doktor, saya nak kontrol makan. Dah 3 tahun, 4 tahun pun nak kontrol makan. Tak kontrol-kontrol juga. Kolesterol tu daripada 5 jadi 6, daripada 6 jadi 7, 7 jadi 9 pun tak makan ubat lagi, tak kontrol pun lagi. Maka dia pergi mana? Dia pergi sumbat dekat dalam ni. Faham? Ada kadang-kadang dia jadi macam ni, habis satu bahagian tu tersumbat ni, macam ni. Yang macam ni okey lagi. Bayangkan dia macam ni bukan saya yang masukkan, nak ajar korang. Anak lelaki saya memang dah masukkan dah. Jadi bila saya cari tadi, saya rasa senang nak mengajar guna benda ni. Sebab dia dah sumbatkan dah ni, nampak? Dia letak pensel. Bayangkan kalau sumbatan sepanjang-panjang ni, macam mana jantung nak dapat darah? Memanglah dapat serangan jantung. Ya? So ini adalah cara bagaimana serangan jantung didiagnose. Nak menjawab soalan daripada Talhah tadi, ya, ada sesetengah biomarkers yang kita akan ambil apabila dibawa. Memang kita akan ambil ujian darah seperti high sensitivity troponin T, kita akan ambil jika perlu proBNP, cardiac enzymes lain seperti TROP-I, CK, CKMB dan sebagainya. Ini semua adalah nama ujian darah. Ya, dan apabila proses resusitasi berlaku bergantung kepada guideline di hospital dan center tersebut, apa-apa ujian darah yang perlu diambil dari awal untuk membantu memberi cause of death later perlu diambil. Arterial blood gas, full blood count, iaitu sel darah, bilangan sel darah secara umum, sel darah merah, sel darah putih, sel darah kuning, kita panggil full blood count. Arterial blood gas ni iaitu tahap apa nama arterial blood gas dalam bahasa Melayu, maksudnya sel darah, analisis darah yang kita ambil daripada nadi untuk tengok tahap asid dalam badan, untuk tengok tahap oksigen yang sebenar-benar dalam badan, dalam paru-paru. Kita panggil arterial blood gas, dan fungsi buah pinggang, fungsi hati dan sebagainya memang kita akan ambil juga. Pihak postmortem pun nanti, forensik pun akan ambil juga nanti. Kalau kita dah ambil ketika resuscitation, nanti mereka akan comparekan dengan kedua-duanya, alright? Dan kadang-kadang kita juga akan ambil coagulation profile, apa yang kita panggil profil pembekuan darah di dalam badan seseorang itu. Tahap dia berapa cepat dia beku, berapa lama yang diperlukan untuk beku, kita panggil INR, prothrombin time dan sebagainya. Alright, so all this akan membantu untuk membuat diagnosis sama ada, sebab bila kita resuscitate seseorang tu, dia dibawa dalam keadaan tidak sedarkan diri ke hospital. Bila kita resuscitate, kita tak tahu sama ada di awal tu, bila kita masukkan jarum, kita terus akan ambil darah dan kita terus hantar darah tu pergi ke makmal untuk analisis, sementara kita teruskan resusitasi pesakit tersebut. Kita tak tahu sama ada pesakit tu akan revive ataupun pesakit itu akan disahkan meninggal dunia. Sebab tu kita akan buat juga analisis tu. Kalau dia selamat dan ia berguna untuk kita buat bagi rawatan dia. Kalau dia tak selamat, dan ia akan berguna untuk buat diagnosis nanti, ya. Jadi doktor-doktor dan pakar-pakar di Jabatan Kecemasan biasanya kami memang diberi latihan dan CME berterusan mengenai topik